أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Saya memulakan dan kuasa masjid Rawdatul Jannah. Tuan-tuan dan puan-puan, puan-puan tak ada, tuan-tuan sekalian, hadirin hadirat dan datuk-datuk yang saya berikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa khabar semua sihat? Jadi alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita membaca syukuran kepada ilahi. Kerana Allah masih lagi izinkan kita untuk sama-sama melangkahkan kaki pergi ke masjid. Yang besar, antara nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana dalam pasal PKP, berapa ramai manusia yang cuba mengambil kesempatan untuk malas menunaikan solat fardu Jumaat. Ada kalangan manusia yang cuba ambil kesempatan untuk tidak menunaikan solat fardu Jumaat dengan alasan PKP. Dengan alasan PKP. Jadi yang pertama sekali perlu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana Allah masih izinkan kita untuk sama-sama pergi ke masjid pada hari Jumaat, untuk kita sama-sama tunaikan solat fardu Jumaat. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita perlu sedar segala apa tindak laku kita, perbuatan kita itu adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita selalu baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maksudnya apa? Tidak ada daya kekuatan untuk aku buat baik. Nak buat baik pun Allah izinkan. Kalau Allah tak izinkan buat baik, tak dapat nak buat baik. Kan? Nak buat baik pun Allah izinkan. Dan tidak ada daya kekuatan untuk aku mencegah daripada buat jahat illa billahil aliyyil azim, melainkan dengan izin daripada Allah Taala. Jadi Allah gerakkan hati kita. Allah izinkan kita untuk sampai ke masjid, untuk solat fardu Jumaat. Ada orang dia berhajat nak pergi solat masjid, nak solat Jumaat, tiba-tiba aksiden pula. Alhamdulillah min zalik. Allah tak izinkan. Lalu ada orang berhajat nak pergi solat Jumaat, tiba-tiba kereta rosak, tak hidup. Allah tak izinkan pergi solat Jumaat. Jadi kita akan bersyukurlah pertama-tamanya. Juga di kesempatan yang ada ini, sukalah mungkin tak terlambat nak saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh jemaah Masjid Rawdatul Jannah minal aidin wal faizin wal maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum a'mal salihat. Ini raya yang kedua, raya kedua kan. Raya kedua yang kita tak dapat ber-PKP. Kita tak dapat nak balik kampung kan. Betul. Kan. Macam-macam lah kan yang kata nak balik kampung tak dapat kan. Tapi ala kulli hal bersyukurlah. Ala kulli hal kita perlu bersyukur. Bersyukur kerana apa? Kerana yang pertama sekali kita dapat berpuasa penuh 30 hari. Dapat berpuasa penuh 30 hari itu nikmat yang besar tadi. Nikmat yang sangat besar pada bulan Ramadan, dapat berpuasa penuh 30 hari. Bersyukur yang kedua sebab apa? Sebab kita masih lagi dapat bertakbir raya. Dapat makan pagi raya. Dapat pakai baju baru. Sahabat-sahabat kita di Palestin, malam 27 Ramadan kita solat tarawih, dia kenapa? Dia dibom. Dia dibom oleh tentera Israel kan. Yang sekarang memang tengah viral kan. Sahabat-sahabat kita di Palestin. Malam raya kita siap-siap buat ketupat, buat rendang, tapi sahabat-sahabat kita dekat Palestin duduk masjid, nak mempertahankan Masjidil Aqsa, yang akhirnya dibom. Kan? Benda-benda macam ini sebenarnya secara tak langsung buatkan kita rasa lebih bersyukur lah. Rasa bersyukur Allah berikan kita negara yang lebih aman.
Tapi jangan pula dengan erti kata bila kita duduk dekat negara yang aman ni kita lupakan sahabat-sahabat kita dekat sana. Kata Nabi SAW, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minnah. Barang siapa yang tidak ambil berat, dia tak kisah dengan urusan yang menimpa orang Islam, falaysa minnah, maka bukanlah dia daripada kalangan kami. Ini sangat besar benda ni sebenarnya, yang kadang-kadang kita tak sedar kan? Nabi SAW, barang siapa yang tak ambil berat, man lam yahtam bi amril muslimin, barang siapa yang dia tak ambil berat dengan urusan yang menimpa orang Islam, tak kisah taklah orang kat Palestin tu nak kena bom ke nak kena apa, yang penting aku boleh raya kan? Dia tak kisah. Falaysa minna, maka bukanlah dia daripada kalangan kami. Ini satu benda sangat berat sebenarnya. Islam ajar kita supaya mementingkan ikatan sesama Islam, kan? Ikatan sesama Islam. Meskipun saudara kita tu jauh beribu batu kat Palestin sana. Kalau daripada sini pergi ke Mesir 8,000 km. Saya belajar Mesir lah. Daripada sini pergi ke Mesir 8,000 km. Kalau Mesir dengan Palestin sebelah-sebelah lah. Lebih kurang dalam 7,000 km lah daripada sini. Kalau naik kapal terbang tu dalam 13 jam. Kalau tak berhenti lah. Tapi biasa akan berhenti. Kan 13 jam nak sampai ke Palestin. Jauh sangat. Tetapi tetap kita diikat dengan ikatan Islam. Ukhuwah Islamiyah. Itu yang Islam ajar pada kita. Islam ajar pada kita, jauh macam mana pun sahabat kita di sana, tetap kita kena ingat, kita kena prihatin, kan? Itu antara benda yang besar lah. Jadi pada hari ini, memandangkan kita berkuliah jemaah, jadi saya tak adalah banyak sangat cakap lah. Jadi saya suka untuk bawakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, satu ayat yang biasa kita dengar sebelum kita masuk bulan Ramadan. Sangat biasa kita dengar sebelum kita masuk bulan Ramadan. Dan saya nak ungkapkan sekali lagi selepas berakhirnya bulan Ramadan. Itu ayat apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu mencapai takwa. Kita dah puasa 30 hari, betul? Alhamdulillah, puasa wajib 30 hari. Jadi apa sebenarnya yang Allah nak kita capai di 30 hari ni? Allah nak kita capai takwa. Sepatutnya pada diri saya terutamanya, bila mana kita dah lalui madrasah Ramadan, kita panggil madrasah, kita panggil sekolah. Kenapa panggil sekolah, tuan-tuan? Sebab bulan Ramadan ni seolah-olah nak kata Allah suruh kita puasa. Kena puasa. Dapat rasa puasa, okey, tak boleh makan. Tak boleh makan. Dah tak boleh makan, tak boleh nak benda-benda dosa tak boleh buat. Kena tahan. Tak boleh nak bersama dengan isteri dan lain-lain. Kena tahan. Tak boleh makan, tak boleh minum. Seolah-olah macam masuk sekolah lah balik kan. Dikawal, dibendung perbuatan kita kan. Kita banyak ulama panggil madrasah Ramadan, sekolah Ramadan. Kenapa Allah suruh buat macam itu? Supaya selesai 30 hari kita di bulan Ramadan, akhirnya kita menyambut Aidil Fitri. Aidul tu raya, Fitri itu maksudnya apa? Fitrah. Raya kembali pada fitrah. Itu kemenangan yang sebenar yang kita kena faham pada bulan Ramadan ataupun pada hari raya Idul Fitri. Iaitu 30 hari kita di bulan Ramadan, kita bersihkan balik hati kita. Kalau sebelum ni makan sehari 5 kali, masuk bulan Ramadan makan 2 kali. Sehari sahur, pagi sahur, malam buka. Sebelum ni tak pernah nak solat-solat. Masuk bulan Ramadan, ada tarawih solat-solat. Sebelum ni pergi ke masjid tu seminggu sekali je dah, solat Jumaat kan. Ni muhasabah saya sekali lah kan. Masuk bulan Ramadan, tiap hari pergi masjid. Solat tarawih, solat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dah dengan solat kita tak pernah sedekah sebelum masuk bulan Ramadan, sedekah. 30 hari tu Allah lantik kita untuk kita kembali pada fitrah kita sebagai seorang hamba. Itu perayaan kita pada 1 Syawal, itu kita panggil sebagai Aidil Fitri. Perayaan di mana kita kembali kepada fitrah seorang manusia, seorang hamba.
hati kita kembali menjadi bersih, hati kita kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi 30 hari itu sudah puasa 30 hari itu apa tujuannya? Allah kata dalam Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas umat terdahulu sebelum kamu, supaya kamu dapat bertakwa. Itu sebenarnya hadaf sebenar ataupun tujuan sebenar kita berpuasa 30 Ramadan. Untuk kita mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa ni apa Ustaz? Takwa ni apa? Sekarang ni saya akan cuba perbahaskan berapa perkara takwa. Jadi takwa ni kata Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, ada 4 elemen utama dalam takwa. Yang pertama, al-khawfu bil jalil. Rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-khawf takut. Takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan maksud macam mana? Maksudnya melakukan semua apa yang Allah suruh dan meninggalkan semua apa yang Allah larang. Allah suruh solat. Allah kata jangan mencuri, jangan mencuri. Allah kata jangan mengumpat, jangan mengumpat. Kan? Allah kata macam-macam lah kan. Buat solat, buat haji dan lain-lain, cuba buat. Itu yang pertama. Elemen pertama takwa. Elemen yang kedua, al-amalu bitanzil. Ini kata Sayyidina Ali, ada 4 elemen. Al-amalu bitanzil, maksudnya beramal dengan apa yang diturunkan, iaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Al-Quran dan juga Sunnah. Apa yang Rasulullah bawa daripada Al-Quran, kita buat semua. Kan? Biasa dalam khutbah Jumaat kita akan dengar, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Betul? In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah. Dan taatlah kamu kepada ulul amri, iaitu orang yang ada kuasa di kalangan kamu. Wa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu berselisih kat satu perkara, berselisih kan? Farudduhu ila Allah wa rasul. Kembalikan perselisihan itu kepada Allah dan juga Rasul. Ada gaduh kan satu perkara. Betul, masalah harta pusaka, perbalahan itu ini kan. Gaduh. Jadi Allah kata apa? Kembalikanlah ila Allah wa rasul. Kembalikanlah kepada Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Jadi itu elemen takwa yang kedua. Al-amalu bitanzil. Elemen takwa yang ketiga yang lebih banyak menyentuh kita, iaitu apa? Ar-ridha bil qalil. Rasa redha dengan apa yang sedikit. Kan? Maksudnya rasa redha. Kata Nabi SAW berkenaan orang yang kaya. Kata Nabi SAW, bukanlah, kata ini satu hadis, bukanlah orang yang kaya itu orang yang mempunyai banyak harta. Akan tetapi orang yang kaya itu adalah orang yang qanaah. Qanaah ni apa tuan-tuan? Qanaah ni dia sentiasa rasa cukup. Sentiasa rasa cukup. Bagi contoh kan, saya sendirilah kan, ataupun orang siapa-siapa lah kan, dah ada kereta kan, kereta dah cantik dah, tapi rasa tak cukup. Kereta dah besar dah, contoh kereta dah besar, ada 6 seat, rasa tak cukup. Aku nak kereta besar ni, contoh kan, contoh. Ataupun contoh lain macam-macam lah. Rumah dah selesa, dah besar apa semua, tapi masih rasa nak lebih lagi. Benda ni berbeza lah. Kalau memang anda kata tak cukup, tak apa. Tapi ni sentiasa rasa tak cukup. Jadi sebenarnya kalau kita nak tahu orang tu kaya tidak kaya, dalam hati dia tu ada sifat qanaah. Sentiasa rasa cukup. Ini sifat yang ada dalam diri para sahabat dan juga di Nabi SAW. Dan Nabi SAW pada satu hari, lepas solat subuh, balik rumah. Saya dulu lepas solat subuh balik rumah ni, saya apa, cari sarapan betul? Cari sarapan kan. Cari sarapan, buka turun saji, tak ada turun saji lah. Tanya pada Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, kita makan apa pagi ni? Aisyah jawab apa? Kita makan kurma je pagi ni. Makan kurma kan. Jadi sarapan. Itu kata Nabi SAW apa? Tak apa, kalau macam itu aku puasa hari ni. Tapi tak komplain. Nabi SAW dia tak komplain, dan juga para sahabat tak komplain. Jadi sebenarnya
Seorang yang betul-betul kaya itu adalah dia yang bersifat qanaah. Dia sentiasa rasa cukup. Duit ada sedemikian, dia rasa cukup. Boleh cukup untuk kehidupan aku. Benda ada sedemikian, dia rasa cukup. Kerana apa? Kerana bila hati kita sentiasa rasa tak cukup, maka kita akan sentiasa meminta benda yang baru. Minta lagi benda baru, minta lagi benda baru, dan minta lagi benda baru. Permintaan benda baru ni dia tak akan berhenti sampailah kita mati. Sampailah kita mati kan. Jadi untuk diri saya sendiri lah terutamanya, kena latihlah hati kita kan. Kena rasa qanaah. Itu elemen takwa yang ketiga. Kemudian elemen takwa yang keempat, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, adalah yang pertama tadi apa? Al-khawfu bil jalil. Yang kedua al-amalu bit tanzil. Yang ketiga ar-ridha bil qalil. Dan yang keempat al-isti'dad li yaumir rahim. Bersiap siaga, mempersiapkan diri menempuh hari kiamat ataupun hari pengakhiran. Kan? Itu kata Nabi SAW, manusia yang paling bijak, akhiyasun nas. Manusia yang paling bijak adalah mereka yang sentiasa mengingati mati. Ustaz cerita mati, Ustaz di raya kedua, Ustaz kita mati pula. Kan? Tapi kena ceritalah supaya kita sedar, supaya kita ingat semua. Jadi elemen takwa yang keempat adalah mereka yang sentiasa bersedia mempersiapkan diri dia untuk menempuh hari akhirat. Kenapa tuan-tuan? Sebab ke akhirat nanti kita kena ingat, matahari atas kepala kita tu sejengkal. Tak ada siapa yang boleh selamatkan diri masing-masing melainkan diri dia sendiri. Nak cerita macam mana dahsyatnya keadaan di akhirat tu, pernah ketika itu, satu ketika Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana situasi manusia ini di akhirat?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia pada ketika itu bertelanjang. Kan? Lepas tu Aisyah ni malu lah, kan? Malu. Ya Allah, betul Rasulullah, betul ke kami ni bertelanjang? Lepas tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamu jangan risau wahai Aisyah. Kerana di akhirat kelak, meskipun bertelanjang, tak ada seorang pun nak sibuk hal orang lain. Semua sibuk hal masing-masing." Kan? Nak ceritakan di akhirat kelak nanti manusia akan tenggelam dengan peluh masing-masing. Makin banyak keburukan yang dia buat, makin tenggelamlah dia dengan peluh masing-masing. Peluh kita tu busuk, tuan-tuan, kan? Peluh kita tu busuk, tak selesa, tapi kita tenggelam dengan peluh kita. Kan? Jadi sebenarnya elemen takwa yang keempat ni sebenarnya besar, sangat besar untuk kita perhatikan. Bersedia bagaimana amalan kita untuk hari akhirat. Jadi itulah sebenarnya yang dihadapkan ataupun yang ditujuankan, objektif utama kita bila masuk pada bulan Ramadan. 30 hari di bulan Ramadan itu, mampu tak kita mencapai 4 elemen tadi? Yang pertama, mampu tak kita menjadikan Allah itu lebih kita takuti daripada segala-galanya? Kan? Contoh, nampak duit tepi jalan, kan? Ini tak ada orang ni, tak apalah, halal lah, ambil lah. Ataupun telefon kan, tak ada orang ni, halal ambil. Sedangkan Allah ada, kan? Contoh kan? Contoh yang kedua, beramal dengan apa yang Quran tahu. Contoh yang ketiga, redha atau tidak redha kita dengan perlu yang sedikit yang Allah berikan kepada kita. Kan? Nah, ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, bila masuk bulan Ramadan ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni jadi seorang yang pemurah. Sebelum bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memang seorang yang sangat pemurah, sangat pemurah. Tapi bila masuk bulan Ramadan, lebih-lebihlah pemurahnya. Kan? Lebih-lebihlah pemurahnya. Jadi satu hari itu datang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan ahli sufi. Ahli sufi ini maksudnya kalangan para sahabat ni yang dia duduk dekat ini Masjid Nabawi. Dia duduk dekat tepi-tepi Masjid Nabawi. Dia tak ada rumah lah. Tapi mereka ni meskipun mereka kekurangan harta, tapi hati mereka kaya. Kaya dengan iman, kaya dengan amal perbuatan amal soleh. Tapi dia kekurangan harta. Jadi dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami ni bulan Ramadan ni kami nak sangat bersedekah. Tapi kami ni tak ada duit. Nak sedekah tak ada duit." Jadi Nabi kata apa pada dia? "Bersedekahlah kamu walaupun dengan sebiji tamar." Walaupun dengan sebiji tamar. Rasulullah tak kata, kita aku tak sedekah. Senyum je.
Senyum sedekah, tak saya sedekah, senyum je. Rasul tak kata gitu. Dia miskin, Rasulullah tahu dia miskin. Tapi Rasulullah kata pada dia, sedekahlah juga walaupun sebiji tamar. Nak cerita miskin pun kena sedekah. Apatah lagi orang yang ada duit kan. Kemudian diceritakan juga seorang sahabat. Ini cerita pasal sedekah kan. Berkenaan seorang sahabat yang dalam keadaan sakaratul maut. Kita tahu orang sakaratul maut ni dia sedih apa? Dia susah lah kan. Nak bernafas susah, nak cakap susah. Jadi dalam keadaan sakaratul maut. Jadi sewaktu dia sakaratul maut tu dia ulang-ulang cakap, ya Allah menyesalnya aku. Ya Allah menyesalnya aku. Sahabat yang lain dengar. Kenapa ni? Dia ni mati kematian yang buruk kan. Syarul Fatimah kan. Fikir dah sampai fikir macam itu kan. Jadi dia meninggal. Bila dia meninggal pada malam itu, ada seorang sahabat Nabi SAW yang lain mimpikan dia. Bermimpi tentang dia lah. Lepas tu dia tanya, wahai sahabat ya fulan, kenapa ketika mana kamu sakaratul maut, kamu ulang-ulang menyebut menyesalnya aku, menyesalnya aku? Adakah kamu mati dalam keadaan yang buruk? Lepas tu kata dia tak. Ketika mana aku sedang sakaratul maut, ini akan berlaku pada diri kita semua. Ketika mana kita dalam sakaratul maut, kita akan dibentangkan dengan kehidupan kita. Jadi sahabat tu pun ketika mana aku dalam sakaratul maut, Allah bentangkan kepada aku ganjaran. Ganjaran apa? Pada satu hari pernah seorang datang ke rumah aku, meminta sedekah. Dia minta sedekah. Jadi aku masa tu aku ada sebiji tamar. Sebiji tamar. Jadi aku bagi dia separuh. Aku bagi dia separuh, aku makan lagi separuh. Jadi ketika mana aku sakaratul maut, Allah bentangkan kepada aku ganjaran separuh biji tamar. Dan pada masa yang sama, di sebelah separuh biji tamar itu Allah bentangkan kepada aku ganjaran satu biji tamar. Kalaulah aku tahu sebesar itu ganjaran satu biji tamar, saya akan beli semua tamar daripada dia. Menyesal dia. Tapi dia dapat nikmat lah kan. Dia dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebenarnya benda-benda yang kita perlu teliti ketika mana kita hadapi bulan Ramadan dan kita keluar daripada bulan Ramadan. Kebanyakan daripada kita dalam bulan Ramadan ni seolah-olah kita semangat. Semangat kan nak buat qiyamul lail, nak baca Quran dan sebagainya. Tapi sebaik-baiknya bila selepas pada bulan Ramadan, maka cubalah untuk kita istiqamahkan perbuatan tersebut. Istiqamahkan perbuatan tersebut supaya kita dapat takwa yang Allah sebutkan tadi. Ya. Okey, jadi itu elemen takwa. Okey. Kemudian seterusnya seperti mana tadi mukadimah. Kalau ikutkan tajuk sini Syawal bulan kemenangan. Kalau ikutkan tajuk sini kan. Okey, jadi seterusnya saya masuklah pada intibati utama, iaitu berkenaan pada bulan Syawal. Okey. Jadi seperti mana tadi yang saya ucapkan, berkenaan bulan Syawal yang perlu kita faham adalah yang pertama, Syawal ni adalah bulan kita kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah yang Allah telah tentukan untuk kita, iaitu fitrah seorang hamba. Sebagaimana seorang hamba harus berperilaku, maka gitulah kita kena jadi. Jadi kenapa kita panggil Syawal ni sebagai bulan kemenangan? Maka sebenarnya kita perlu faham adalah Syawal ni seolah satu simbolik. Bila mana kita takbir raya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kan? Kita nak menyatakan bahawasanya Allah Ta'ala yang paling besar, Allah Ta'ala yang maha besar, Allah Ta'ala yang beri kekuatan kepada kita untuk apa? Untuk kita mengatasi nafsu syahwat kita 30 hari itu. Itu sebenarnya yang dimasukkan dengan bulan Syawal, bulan kemenangan. Perayaan kita di bulan Syawal sebenarnya maksudnya apa? Kita merayakan kekuatan kita mengalahkan nafsu kita pada bulan Ramadan. Itu sebenarnya maksudnya sebenar pada bulan Syawal. Dan disunatkanlah banyak perkara di bulan Syawal, antaranya ziarah menziarahi. Tapi sekarang dalam pasal PKP, buat ziarah online lah, orang kata buat ziarah online lah. Dengan aplikasi-aplikasi yang ada sekarang, buat ziarah online. Tak ada masalah. Itu antaranya. Jadi bila masuk bulan Syawal ni, ada beberapa titipan dan nasihat yang mungkin kita boleh ingat semula lah, seperti mana kita pada bulan Ramadan. Jadi yang pertamanya sekali adalah apa? Adalah
kita menjaga semua amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan sebelum ni kita rajin solat di masjid, anak-anak muda kan, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rajin solat di masjid pada bulan Ramadan, maka teruskanlah kita dengan amalan tersebut pada bulan Syawal. Teruskanlah kita dengan amalan tersebut pada bulan Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan penuh-penuh pengharapan. Bila kata penuh pengharapan tu, dia tak berhenti dekat situ. Dia sambung lepas tu. Sampai Syawal dia sambung. Dan sampai bila-bila lah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan untuknya dosa-dosa yang sebelumnya. Kan? Jadi titipan yang pertama sekali yang perlu kita ingat, masuk bulan Syawal ni, cuba cari semula amalan-amalan yang kita boleh istiqamah pada bulan Ramadan. Kalau mungkin tak mampu nak istiqamah semua, kita cuba cari amalan yang sedikit. Kan? Contoh kalau bulan Ramadan kita boleh buat macam-macam. Solat sunat qabliyah, ba'diyah, isyak, maghrib komplit. Lepas tu tarawih. Lepas tarawih witir pula. Lepas balik rumah, bangun malam solat sunat. Lepas tu boleh baca Quran lagi. Komplit. Tapi bila masuk bulan selepas tu mungkin rasa susah. Betul? Kan? Kadang-kadang kita rasa susah. Kita rasa susah nak buat. Jadi cuba cari satu amalan yang kita boleh jaga, yang kita boleh teruskan. Tak perlu banyak pun tak apa, tuan-tuan. Kan? Nabi SAW, "Ahabbul a'mali ila Allah ma qalla wastamir", kama qala sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang paling Allah suka adalah apa yang sedikit dan berterusan. Bukan amalan yang kita bantai satu malam, kita buat 30 rakaat contohnya, itu terus tak buat. Bukan macam itu. Tapi amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala suka adalah amalan yang kita boleh buat biarpun dia sedikit, tapi dia berterusan. Jadi masa bulan Ramadan kita boleh baca Quran contohnya. Jadi istiqamahkan pada bulan selepas Ramadan, kita cari satu amalan, baca Quran. Ambil satu amalan yang kita boleh rasa kita boleh buat. Contoh kalau macam atuk saya, cerita atuk saya lah kan, dia boleh istiqamah bangun qiyamul lail, tapi tak banyak pun qiyamul lail, dia 3 rakaat saja. Dia bangun tahajud, 2 witir dia tidur, tahajud witir tidur tiap hari. Jadi mudahlah untuk dia kan. Tapi nak pun yang penting benda tu boleh berterusan, boleh istiqamah. Jadi tuan-tuan, kita boleh fikirlah, sama-sama kita lah kan, fikir apa amalan yang kita boleh jaga sampai selepas bulan Ramadan ni supaya dia berterusan kan. Yang kedua, bila masuk pada bulan Syawal ni, di samping kita jaga amalan kita, kena juga jaga akhlak kita pada bulan Syawal. Bulan Ramadan kita sedia maklum, kata Nabi SAW, "Malam yala' qawla zuhur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Ini masuk bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan Allah kata, Nabi kata, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata kesat tengah puasa ni, tapi kata-kata kesat, celaka lah kan contohnya. Nak senam dia tu, kereta tak signal, celaka tu contoh. Wal amala bihi, dia tak tinggalkan kata kesat, bahkan dia teruskan buat dalam Ramadan puasa. Falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka ketika mana dia berpuasa tu, falaysa lillahi hajah, Allah tak ada hajat terhadap perbuatan dia berpuasa dan meninggalkan makan minum. Bukan kata Allah tolak terus, tak, maksudnya fadilatnya kurang. Fadilat berpuasa tu jadi berkurang. Kan? Itu cerita bulan Ramadan. Allah suruh, Nabi SAW suruh jaga. Masuk bulan Ramadan, lisan kena jaga. Jadi bila bulan Ramadan kita dah jaga lisan kita, selepas bulan Ramadan janganlah pula kita seolah-olah macam menanggalkan gari lah kan di lisan. Terus keluar semua benda kan, bukanlah kan. Maksudnya kita jaga, teruskan menjaga lisan kita daripada mengucapkan benda-benda yang tidak sepatutnya diucapkan. Kan? Kena sabar kan, sabar. Nak rasa nak marah, sabar. Rasa nak marah, sabar. Gitu. Jadi amalan kita, akhlak kita. Yang kedua, kan. Yang ketiga, di samping kita jaga amalan kita dengan Allah SWT, amalan kita, dan juga di samping kita menjaga akhlak kita,
baiklah juga untuk kita menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Ini memang hadaf kita lah, atau tujuan kita bila mana kita masuk bulan Syawal, dan untuk kita mengeratkan silaturahim. Untuk kita mengeratkan silaturahim. Bila masuk bulan Syawal, sebelum bulan Ramadan kita biasa belok, buka sama-sama. Jadi bila mana masuk bulan Syawal ni, teruskan dengan benda-benda yang baik. Benda-benda yang baik untuk diri kita dan juga ahli keluarga kita. Bila bulan Ramadan ni, sebelum ni digalakkan, sangat-sangat digalakkan kepada ahli keluarga, ketua keluarga, untuk bersifat pemurah terhadap anak dan juga isteri. Jadi bila mana selepas bulan Ramadan, lakukan benda yang sama. Kita perlu lakukan benda yang sama. Jadi pemurah pada anak dan juga isteri. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, insya-Allah yang terakhir adalah keluarnya kita pada bulan Ramadan ni, cuba kita semak seluruh hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita semak seluruh hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana masuk bulan Ramadan, macam mana kehendak hati kita? Masuk bulan Ramadan tu, adakah kita masuk dengan rasa? Kalau sebelum ni saya pernah bacakan kitab Mazal Urib bulan Ramadan karangan Syekh Majdi Hilal, kat surau Datuk Ali Ahmad. Jadi kat situ kata Syekh, ada 3 kategori manusia yang masuk ke bulan Ramadan, yang menentukan macam mana mereka keluar bulan Ramadan. Ada 3 kategori manusia yang dia masuk bulan Ramadan, yang menentukan macam mana dia akan keluar pada bulan Ramadan. Kategori yang pertama, dia masuk bulan Ramadan, tahu dengan bulan Ramadan, dia rasa berat. Ini saya lah, saya rasa berat. Kena puasa pula, tak pernah nak puasa, leceh nak puasa. Kena solat sunat tarawih pula. Ini saya lah kan, rasa berat. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua, dia rasa seronok. Ini masuk bulan Ramadan yang aku dah bersedia. Dah bersedia nak solat tarawih, nak baca Quran, dah susah jadual apa sunat. Tapi dia tak selitkan hati dia. Dia sekadar buat pada dasar amalan perbuatan zahir. Kategori yang ketiga, manusia seperti mana para sahabat dan juga para ulama, datang bulan Ramadan bukan sekadar datang dengan diri mereka, tapi datang dengan hati. Ya Allah, masuknya aku bulan Ramadan ni, aku persembahkan hati aku denganmu ya Allah. Untuk aku sucikan hati aku kembali kepada-Mu ya Allah. Masuk bulan Ramadan itu. Jadi manusia yang berada di kategori pertama kan, saya lah contohnya kan. Jadi bila masuk pada kategori pertama ni, kadang-kadang kita sedar diri kita macam gitu kan. Bukannya petanda kita jahat kan. Tapi Allah beri kesedaran pada kita. Ini kau kena sedar ni. Kena sedar ni hati kau macam gini, rasa berat masuk Ramadan. Jadi manusia pertama ni, kalau dia tak bertaubat, dia tak beristighfar, dia tak perbaiki diri, maka keluarlah dia pada bulan Ramadan seperti mana sebelum dia masuk bulan Ramadan. Maksudnya apa? Tak ada apa-apa hasil. Masuk bulan Ramadan sama, keluar bulan Ramadan pun sama. Kan? Kategori manusia yang kedua, masuk bersemangat. Ini akan dapat hasil. Tapi hasil dia sekejap je. Masuk bulan Syawal sampai bulan Zulqa'dah dah hilang dah. Sebab dia tak mampu nak istiqamah dengan Allah Ta'ala. Kategori manusia yang ketiga. Kategori manusia yang ketiga ni, masuk bulan Ramadan, masuk dengan hati. Jadi bila mana dia masuk dengan hati, dia hantar hati dia untuk Allah tarbiyah, Allah betulkan hati dia, maka dia telah membuat satu evolusi terhadap diri dia. Masuk bulan Ramadan seolah-olah seperti dilahirkan semula. Maka keluarlah dia pada bulan Ramadan, masuk bulan Syawal sebagai seorang Muslim yang sedang bersih hati. Ini tanda-tanda bersihnya hati kita ataupun tidak lah. Kata Nabi SAW, yang biasa kita dengar satu hadis kata Nabi, ketahuilah, di dalam setiap diri anak Adam itu ada satu segumpal daging. Bila mana baiknya daging itu, maka baiklah seluruh jasadnya. Bila mana teruknya daging itu ataupun jahatnya daging itu, maka jahatlah seluruh jasadnya. Ala wa huwa al-qalb. Ketahuilah bahawa ini adalah hati. Jadi sebenarnya hati kita boleh menentukan. Kalau kita rasa berat masuk bulan Ramadan, maka sebenarnya itu petanda yang kita perlu perbaiki diri kita pada bulan Ramadan. Kan? Jadi contoh macam saya katakan tadi, ini saya masih rasa berat Ustaz. Masuk bulan Ramadan, saya rasa hati saya tu dia nak terima, susah.
maka tu bukan tanda kita ni jahat, bukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda seorang hamba itu dicintai Allah itu, kata ulama sila. Kata para ulama, tanda-tanda seorang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menjadikan hamba itu istiqamah melakukan perkara-perkara yang wajib. Itu tanda-tanda seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun hari kita rasa berat nak masuk Ramadan, tapi masih boleh nak puasa, nama itu tanda Allah masih sayang. Kan? Itu tanda-tanda Allah sayang bila mana Allah menjadikan kita ni terus buat benda yang wajib. Solat fardu kita buat, zakat kita buat, puasa kita buat, itu tanda-tanda Allah sayang. Tapi sekiranya kita sudah mula culas, dah mula culas nak puasa mula culas, nak solat mula culas, maka itu kita kena perhatikan. Kena perhatikan bagaimana kita punya hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Okay, jadi insya-Allah itu saja. Itu saja untuk kuliah kita pada hari ini. Saya minta maaflah kalau ada tersilap kata, tersilap bicara, saya mohon maaf. Jadi saya juga pun masih baru belajar, Okay, jadi sepatutnya ini saya nak ucapkan selamat hari raya lah. Jadi kita di maaf zahir dan batin kepada semua hari dan hadirat. Mudah-mudahan masuknya kita pada bulan Syawal ni menjadi satu titik tolak untuk kita jadi lebih baik lah, untuk kita jadi lebih baik. Lagi-lagi dengan pasal PKP ni. Pasal PKP ni saja memberikan kita banyak masa untuk kita muhasabah diri kita. Muhasabah diri kita. Dulu kat rumah muhasabah dengan anak dan isteri, muhasabah diri kita. Bagaimana kita nak jadi lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qali hadza